Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah masih lagi diberi kesempatan untuk kita bernafas di atas muka bumi Allah pada hari ini. Alhamdulillah masih lagi diberi kesempatan untuk kita berjumpa lagi dalam tahun yang baru. InsyaAllah keadaan yang baru dengan belajar di rumah kan. Okey. Saya harap semua dalam keadaan baik, jaga diri masing-masing. Okey, insya-Allah untuk pertamanya, sebelum kita mulakan majlis kita, marilah kita membaca doa sebelum belajar agar Allah memberkati, mempermudahkan urusan kita, memberkati segala ilmu yang akan kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Sebelum kita belajar, pastikan awak semua ingat ada adab sebelum belajar. Walaupun belajar dalam keadaan macam ni, walaupun belajar di rumah, belajar ustazah tak nampak, pastikan awak semua berpakaian kemas, menutup aurat. Sebab kita nak tuntut ilmu, kena tutup aurat. Pastikan catat apa yang akan kita belajar ni, supaya tak hilang begitu saja. Okey. Seterusnya, untuk permulaan ni, untuk awal tahun ni, insya-Allah ustazah hanya akan guna buku teks akidah tahun 4, buku teks tahun lepas yang awak dah belajar. Kita akan revise balik. Sebelum tu ustazah lupa, Ustazah Hidayah akan mengajar subjek akidah untuk tahun 1 sampai tahun 6. Okey, subjek akidah. Okey, untuk akidah tahun 5, kita revise balik akidah tahun 4. Boleh guna buku teks akidah tahun 4. Okey. Okey, awak dah belajar kan dulu tahun 4. Ada 3 pelajaran semua. Yang pertama, pelajaran 1, beriman kepada qada dan qadar. Pelajaran yang kedua, sifat wahdaniyah. Pelajaran yang ketiga, sifat qudrah. Okey. Untuk hari ni ustazah nak ulang kaji pelajaran yang pertama, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar termasuk dalam rukun. Dalam rukun apa? Termasuk dalam rukun iman. Rukun iman semua ada 6 perkara. Ingat lagi tak? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah rukun iman yang ke-6, insya-Allah. Apa yang dimaksudkan dengan qada dan qadar? Qada dan qadar. Okey, ni objektif untuk hari ni. Objektif dalam pembelajaran ni, insya-Allah. Baca je. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan qada? Apakah maksud qada? Pengertian kepada qada. Qada ialah ketentuan sesuatu perkara yang telah, sedang dan akan berlaku ke atas seseorang. Kesemuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
ketentuan. Apa yang berlaku ke atas kita, Allah dah tentukan. Yang dah berlaku ke, yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku. Allah dah tulis, Allah dah tentukan semuanya. Sejak bila lagi? Sejak kita belum lahir lagi. Sejak azali, sejak Allah nak ciptakan semua ni, Dia dah tetapkan semua. Itulah ketentuan. Okey, contohnya macam mana? Ketentuan rezeki, rupa paras dan umur seseorang. Allah dah tentukan rezeki kita macam mana. Dekat dunia ni masing-masing ada rezeki masing-masing kan, ada cerita masing-masing kehidupan yang berbeza. Rupa paras pun sama. Rupa paras pun Allah ciptakan berbeza. Rezeki lah kita dapat rupa paras macam sekarang, macam yang awak dapat. Okey. Jadi bersyukurlah ya. Yang ketiga, umur ni tak semua orang sama. Ada yang direzekikan 7 tahun, lepas tu dah meninggal. Ada yang direzekikan 9 tahun, lepas tu dah meninggal. Ada yang dapat 40 tahun, 60 tahun, ada yang 90 tahun. InsyaAllah itu semua adalah rezeki daripada Allah. Jadi walau berapa pun umur yang Allah bagi kepada kita, gunakan dengan sebaiknya, insya-Allah. Begitu juga dengan kejadian siang dan malam. Semuanya Allah dah tentukan, Allah dah tetapkan. Sejak azali lagi, sejak bila? Sejak nak ciptanya dunia ni. Okey. Seterusnya, pengertian qadar. Qadar, pelaksanaan ke atas ketentuan sesuatu perkara, sama ada baik atau buruk. Pelaksanaan, Allah dah tentukan rezeki kita macam mana tadi. Kudrat Allah, kadar Allah tadi, kadar yang Allah dah tetapkan tadi, rezeki yang Allah dah tetapkan tadi. Ni kudrat. Pelaksanaan pula, pelaksanaan ke atas ketentuan. Macam mana pelaksanaan? Allah dah tetap, lepas tu dilaksanakan atau tidak. Okey, sama baik ke buruk ke, kesemuanya telah ditentukan oleh Allah. Okey, tadi boleh beza qada dan qadar. Qada ketentuan, Allah dah tetapkan. Qadar ni pelaksanaan, macam mana pula dilaksanakan. Contohnya kemalangan, kematian, macam mana macam mana cara kematian, masing-masing berbeza kan. Berjaya di dalam pelajaran, kalau usaha berjaya, kalau tak usaha sakit ni pun atas kita. Kalau kita jaga kesihatan, kita jaga kebersihan, kita jaga pemakanan kita, itu usaha kita untuk sihat. Jadi semua ni ditentukan, tapi kita ada cara kita untuk mengelaknya. Contoh lagi, mendapat pekerjaan yang baik. Semuanya benda tu macam kita yang melaksanakannya. Kita yang berusaha. Kita yang cari cara, cari jalannya. Kita nak macam mana, kita usaha ke jalan tu. Okey, tu qadar. Tu qadarnya. Okey. Dalil yang menunjukkan kenapa kita kena beriman kepada kenapa kita kena beriman kepada qada dan qadar ni. Ni dalil nakli, dalil kata-kata Allah, dalil dari firman Allah, dalil di dalam Al-Quran. Dalil ni buktinya bahawa kita kena beriman dengan
qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Dalilnya baca sama-sama. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl wa yulijun nahara fil layli wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Okey, maksudnya, tidakkah engkau lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menukarkan malam kepada siang dan menukarkan siang kepada malam dan menggerakkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang dikerjakan. Okey, itu bukti bahawa Allah dah tetapkan semuanya. Pergerakan matahari, bulan, siang, malam, dia berputar pada paksinya tanpa perlu kita buat apa-apa kan. Kuasa Allah. Allah dah tetapkan berganti, bergilir. Cantik susunannya. Okey. Allah dah tetapkan waktu semua. Contoh 7 jam, 8 jam malam, bertukar siang. Dah tetapkan semua. Allah tu Maha mengetahui apa yang dikerjakan. Okey, berdasarkan dalil ni, berdasarkan dalil ayat Al-Quran ni, Allah tu telah menetapkan sesuatu kejadian. Ia dibuktikan dengan pelaksanaan kejadian tersebut. Allah dah tetapkan dan dibuktikan dengan pelaksanaan. Terbuktilah benda tu berlaku kan. Sekarang siang, nanti malam, lepas tu siang nampak matahari, malam nampak bulan, putaran dia. Okey. InsyaAllah seterusnya jenis-jenis qada. Jenis qada ni ada 2. Yang pertama mu'allaq. Yang kedua mubram. Qada mu'allaq, qada mubram. Okey, terbagi kepada 2. Apa yang dimaksudkan dengan mu'allaq? Jenis qada mu'allaq ialah ketentuan terhadap sesuatu dan boleh berubah dengan usaha dan ikhtiar. Allah dah tetapkan sesuatu tu, ketentuan tu Allah dah tetapkan kepada kita ke. Contohnya, walaupun sesuatu tu Allah dah tetapkan, tapi ianya kita boleh ubah, boleh berubah dengan usaha dan ikhtiar. Usaha kita, ikhtiar kita boleh ubah apa yang Allah dah tentukan. Contohnya, berjaya jika berusaha. Kalau kita nak berjaya, kita kena usahalah. Okey, ketetapan Allah dah tetapkan, tapi dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita, dengan doa kita, insya-Allah akan berjaya. Begitu juga kita berusaha untuk mengubah nasib kita. Semuanya dengan usaha. Kita boleh ubah apa yang dah ditentukan. Okey. Mu'allaq boleh berubah. Okey. Yang kedua mubram. Mubram ketentuan
Mubrom, ketentuan terhadap sesuatu dan tidak berubah, tidak boleh berubah. Contohnya, setiap manusia tu pasti akan mati. Setiap hidupan akan mati. Yang tu memang tak akan boleh berubah. Okey. Contohnya yang lain, makhluk akan makhluk akan menerima balasan mengikut amalan masing-masing makhluk kita lah. Contohnya apa yang kita buat ni akan dibalas balik, akan terima balasannya nanti. Ikut amalan masing-masing lah. Kalau buat baik, balasannya baik. Kalau buat tak baik, balasannya sebaliknya. Begitulah. Itu adalah qada' mubram, memang takkan boleh berubah. Kita usaha macam mana jaga kita buat apa pun tak nak mati ni, sebab tak nak mati. Tapi benda tu tak boleh ubah. Okey, berkaitan dengan qada' dan qadar, itulah kita kena berusaha. Kalau kita nak yang terbaik, nak ubah ketentuan, kita boleh berusaha. Usaha yang terbaik, buat cara yang betul. Walaupun gagal, usaha lagi, usaha, sabar, terus berusaha. Kita dah berusaha, kita kena doa kepada Allah, minta yang terbaik. Minta apa kita nak, minta yang itu adalah terbaik untuk kita. Lepas tu kita pun tawakal. Lepas dah usaha, lepas berdoa, kita boleh tawakal kepada Allah. Kita berserahlah. Baik ke buruk ke yang kita dapat, nikmat ke ujian ke yang kita dapat, kita kena redha. Usaha, doa, tawakal dan redha. Apa yang Allah bagi, sebab dia tahu tu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi kita berusaha, redhalah, terima apa yang Allah bagi. Mungkin itu yang terbaik untuk kita. InsyaAllah ada hikmahnya nanti. Allah tak membebankan hamba-Nya, kerana dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Okey. Sekadar tu sajalah untuk hari ini. Saya harap awak boleh cuba fahami, cuba ingat balik je apa yang dah belajar. Semua benda ni dah belajar. Okey. Apa beza qada' dan qadar, berapa bahagian dia, berapa jenisnya, apa dalilnya. Okey. Sekadar itu saja untuk hari ini. Nanti kita sambung lagi. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat belajar di rumah.